Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama menyambung lagi perbahasan daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar karangan Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih lagi berada pada bahagian yang pertama, faslul awal fi hayatihi qabla al-bi'tsah, menerangkan tentang kehidupan Nabi sebelum diutus ataupun diangkat menjadi Rasul. Dan kita berada pada bahagian al-ibaru wal-'idhat, ad-durus wal-'idhat, iaitu berkaitan dengan pedoman dan pengajaran. Dan kita dah bahas beberapa poin. Hari ini kita sambung poin yang ketiga. Poin yang ketiga, muka surat yang ke-38. Itu poin yang berbunyi kullama 'asha ad-da'iyatu fi jawi aqrabi ila al-fitrah. Kita dah bahas dua poin. Hari ini kita akan masuk pada poin yang ketiga, iaitu poin kullama 'asha ad-da'iyatu fi jawi aqrabi ila al-fitrah wa ab'adu 'anil hayatil mu'aqqadah kana dhalika ad-da'a ila safa'i dhihnihi wa quwwatu 'aqlihi wa jismihi wa nafsihi wa salamatu mantiqahu wa tafkiruhu, walidhalika lam yakhtaru Allahu al-'arab li'ada'i risalatil islami sadfah wala 'abthan, bal li'annahum kanu bin nisbati ila man yujawiruhum minal umam al-mutamaddinah asfa nufusan wa aslama tafkiran wa aqwamu akhlaqan wa aktharu ihtimalan limakarihil hurub fi sabili da'watillahi wa nashri risalatihi fi anha'il alam. Itu poin yang ketiga, muka surat 38. Mungkin buku lain, cetakan lain, muka surat berapa saya tak pasti. Sama. Okey. Muka surat 38, poin ketiga tu, kullama 'asha ad-da'iyatu fi jawi aqrabi il fitrah. Apa maksud dia? Pendakwah yang hidup dalam suasana yang lebih hampir kepada fitrah semula jadi dan jauh daripada kehidupan yang kompleks. Kullama 'asha ad-da'iyatu fi jawi aqrabi ila al-fitrah. Setiap pendakwah, kullama, setiap daripada, 'asha, hidupnya, ad-da'iyah, pendakwah tersebut ataupun da'i, fi jawi, pada suasana. Jawi itu maksudnya suasana. Aqrabu ilal fitrah, yang lebih hampir kepada fitrah. Wa ab'adu, dan jauh, anil hayatil mu'aqqadah, daripada kehidupan yang kompleks. Kana dhalika da'a ila safa'i dhihnih, maka ia akan menyebabkan para pendakwah itu ataupun seorang pendakwah itu murni pemikirannya. Safa'i dhihnihi maksudnya murni pemikirannya. Wa quwwatu 'aqlihi, dan kuat akalnya. Wa jismihi, dan juga tubuh badannya. Wa nafsihi,
dan juga jiwanya, wa salamatu mantiqihi wa tafkirihi, dan sejahteralah mantik percakapannya ataupun rasionalnya, wa tafkirihi, dan juga corak pemikirannya. Okay. Poin ketiga ni, penulis rahimahullah dia nak cerita pada kita apa? Seorang pendakwah merujuk pada diri Nabi. Nabi ni duduk dalam suasana masyarakat Arab, tak keluar. Nabi dididik, Nabi diberi pendidikan awal oleh Halimatus Sa'diyah ataupun Bani Sa'ad. Sa'diyah ni nisbah kepada Bani Sa'ad. Nabi duduk dalam suasana tu. Okay. Kata penulis, kullama 'asha ad-da'iyatu fi jawi aqrabil fitrah wa ab'adu 'anil hayatil mu'aqqadah kana dhalika ad-da'a ila safa'i dhihni. Setiap kali ataupun mana-mana pendakwah yang hidup dalam kehidupan fitrah, maknanya hidup dalam keadaan manusia yang baik dan jauh daripada kehidupan yang al-hayatul mu'aqqadah ni, maksudnya kehidupan yang cacah merba ataupun yang huru-hara. Kehidupan Nabi inilah kehidupan sebagai seorang manusia. Manusia yang nak makan dia kena usaha cari rezeki yang dia nak ataupun apa yang dia nak makan hari tu. Okay. Maknanya Nabi ni terbina kehidupan dia daripada corak yang baik. Maknanya dia bukan datang daripada hasil gangguan yang banyak dalam hidup dia sehingga dia pun membesar dalam cara yang salah. Okay. Walaupun Nabi itu kematian ayahnya, kematian ibunya, tapi waktu ni ibu dia belum matilah, belum lagi meninggal lah. Aminah belum lagi meninggal. Okay. Cuma kematian bapa, maknanya Abdullah dah meninggal, tidak menyebabkan Nabi itu jadi dia hidup dalam corak yang salah. Dia membesar dalam keadaan yang tak betul ataupun membesar dalam keadaan fitnah, kucak-kacir. Tapi dia membesar dalam keadaan yang betul, yang baik. Dari segi hubungan kekeluargaan pun masih lagi rapat pada waktu tu. Sebab tu kalau kita tengok antara kelebihan bangsa Arab ni, mereka jaga dia punya hubungan kekeluargaan tu, dijaga. Okay. Jadi bila mana anak-anak kecil yang hidup dalam suasana tu, dia akan hidup dengan jiwa yang menghargai kumpulan dia. Okay. Cuma cara Nabi menghargai keluarga Nabi ni bukanlah Nabi taksub macam masyarakat Arab jahiliah zaman tu. Apa saja yang keluarga, kelompok kita buat, semua betul. Salah pun kita kata betul. Bukan cara tu. Tapi hidup dalam suasana kasih sayang. Bila mana ada salah seorang daripada ahli keluarga ni melakukan benda yang negatif, Nabi tak betulkan benda negatif dia buat tu. Tapi Nabi SAW dengan perasaan kasih sayangnya, Nabi nak membetulkan. Nabi membetulkan ahli keluarga dia bukan dengan cara ataupun sifat orang yang pemarah ataupun memberontak. Dengan sebab tak cukup kasih sayang ke apa, jadi dia menjadi pendakwah yang kalau dia tegur orang, ada keegoan dan ada sifat kemarahan dia. Tapi Nabi dia membesar sebagai seorang yang cukup kasih sayang, sebagai orang yang hidup dalam suasana yang bermasyarakat. Jadi Nabi itu terbina ataupun jiwa seorang pendakwah ni dia terbina daripada suasana tu. Dia tahu macam mana nak attach ataupun nak merapatkan diri dengan masyarakat. Dia bukan jadi macam zaman kita ni lah. Zaman kita budak-budak kecil ataupun anak-anak ni dia sibuk dengan benda lain. Jadi cara nak bersosial tu dia kurang pandai dah bila mana dia masuk usia menengah, sekolah menengah ke apa. Dengan sebab ancaman yang banyak zaman kita ni, gadget ke apa, datang bertandang ziarah rumah ahli keluarga pun sibuk dengan gadget. Dia jadi macam tak reti nak bersosial dengan pak saudara, mak saudara, tak reti. Dia datang ziarah tapi tak hidup ziarah tu. Beza dengan zaman Nabi ni, dia datang, dia tolong. Macam kita dululah. Orang tua kita dulu walaupun sekolah tak tinggi, dari segi kekeluargaan ni erat. Maknanya zaman dulu dia bukan macam zaman kita ni, sekolah kelas tambahan hari-hari, hari minggu pun ada. Jadi nak pergi ziarah pak saudara yang jarang-jarang tu susah. Atuk ke nenek ke. Dan bila mana pergi ziarah, dia sibuk dengan gadget dia lah zaman kita ni. Okay. Sibuk dengan telefon apa semua. Macam dia duduk rumah. Okay. Jadi menyebabkan dia tak boleh tengok suasana tu. Jadi zaman Nabi ni seorang pendakwah, ilmu tu pun kena ada.
ilmu bersosial. Tengok masyarakat buat apa. Kebiasaan masyarakat Arab ni mereka mengembala kambing. Mereka buat kerja pertanian. Nabi pergi ke Madinah, Nabi tengok orang Madinah ni dia lebih fokus pada pertanian. Okay. Jadi cara nak menyelami jiwa apa yang diperlukan oleh masyarakat tu lebih jelas pada diri Nabi, dan juga pada mana-mana orang yang nak berdakwah, dia bermula pada tu. Jiwa alami ataupun semula jadi ni. Sebab tu seorang pendakwah ni ialah seorang yang dekat dengan alam. Dia bukan hanya dekat dengan orang, tapi dia dekat dengan alam dan cara bermasyarakat. Cara orang tu bermasyarakat macam mana. Okay. Sebab tu kalau kita tengok benda ni selalu ditekankan oleh mana-mana pendakwah yang berjaya ataupun pendakwah yang ada nama di dunia. Saya beri contoh pada semua yang ada ni, Profesor Hamka antara orang yang jelas dalam bab ni. Okay. Sebab tu kalau tengok tulisan-tulisan novel dia, tulisan novel dah, kita lebih kenal dia dari segi penulisan novel dia. Okay. Dia akan cerita kisah, tak kira lah terusir ke apa bagi orang yang baca lah. Okay. Di tepi sungai dah jelas ke apa. Dia akan cerita satu orang yang duduk di satu tempat A, berpindah ke tempat B, lepas tu memahami tempat baru dia tu. Dia bukan menjadi orang yang berpindah daripada tempat A ke tempat B tapi buat perangai macam tempat A juga. Tak. Okay. Jadi Nabi ni dia pergi ke Madinah walaupun kehidupan Nabi sebagai seorang, orang kata apa, pengembala kambing. Sebab orang Mekah ni dia biasa dengan cara tu. Nabi pergi ke Madinah, Nabi dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dia punya core ataupun tumpuan utama dia orang ialah kepada pertanian. Okay. Jadi penulis nak beritahu pada kita, bila mana pendakwah itu hidup dalam fitrah yang baik, maknanya dia sedar atas dunia ni bukan dia seorang yang hidup dan bukan pekerjaan kaum dia saja yang wujud. Kan sebahagian orang dia rasa kaum dia ialah wujud. Dia rasa yang hebat ialah kaum dia, masyarakat dia, kumpulan dia. Tapi Nabi ni dia bergerak dan dia melihat, walaupun Nabi taklah pergi sampai ke Rom, Parsi, Nabi tak pergi. Okay. Tapi nak tunjuk pada kita, Nabi duduk di Madinah, Nabi mengiktiraf benda tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, bila mana Nabi ditanya tentang perangai lelaki-lelaki di Madinah, orang-orang Madinah pada waktu tu, ataupun kita panggil orang-orang Ansar, mereka ni ialah lelaki ataupun masyarakat yang lembut berbanding orang-orang Mekah ataupun orang Muhajirin. Dari segi kelakuan mereka pun, percakapan mereka pun jauh orang Madinah lebih baik. Percakapan, dia orang tak suka berteriak sangat. Walaupun dia orang ada pasar, tapi dia orang pasar dia orang tidak bising, lebih tersusun. Sampai ke hari ni pun kalau kita tengok di Madinah macam tu. Okay. Jadi orang-orang Mekah yang tak pernah keluar, yang tak pernah bergaul dengan orang Madinah, mereka telah buat satu conclusion ataupun satu kesimpulan, lelaki-lelaki di Madinah takut bini. Itu dia punya conclusion. Ini benda yang disebut. Sebab mereka bersifat sangat lembut dengan isteri dia. Sehingga orang tanya Nabi, betul tak orang Madinah ni? Apa yang dia orang buat pada perempuan-perempuan dia orang? Sama ada isteri ataupun anak perempuan. Betul tak yang macam ni Islam suruh? Nabi iktiraf. Bahkan Nabi kata perangai orang kita Mekah ni kasar sikit dengan orang perempuan. Nabi sebut benda tu. Nak sebut pada kita apa? Nabi duduk dalam suasana manusia yang baik. Walaupun Nabi duduk dalam kalangan, Nabi tu orang Mekah lah. Dan orang Mekah ni dia ada satu sifat, dia keegoan. Terutama lelaki, keegoan pada perempuan cukup tinggi. Dia tak nak dengar satu apa pun isteri dia sebut, tak nak dengar. Beza dengan orang Madinah, dia masih lagi consider, walaupun dia taklah, orang Terengganu kata lembek terus. Okay. Cuma dia boleh dengar. Setiap kali perempuan bercakap, orang Madinah masih lagi beri peluang. Okey, cakap dulu, dengar apa nak sebut. Okay. Beza dengan orang Madinah, orang Mekah, bila mana perempuan, isteri dia orang nak bercakap, dia orang cut, tak benar bercakap langsung. Dia orang tutup tu. Okay. Nabi duduk dalam suasana tu, tapi Nabi tak terbawa yang negatif tu. Okay. Saya nak sebut sini, fitrah Nabi okey, walaupun duduk dalam kalangan orang yang bermasalah. Nabi duduk pada tempat baru di Madinah, Nabi kekalkan, Nabi boleh terima dan Nabi iktiraf benda yang betul. Jadi tu yang nak disebut sini lah. Okay. Nak sebut sini bila mana seorang pendakwah dia hidup dalam fitrah yang baik, suasana apa pun dia akan jadi orang yang safai zihni. Pemikiran dia tu safa. Safa ni bahasa Arab terjemah suci, bersih. Duduk dalam kalangan apa pun Nabi buat lagu tu lah. Sebab tu kalau tengok Nabi ni dia berjaya melahirkan generasi macam dia juga.
iaitu para sahabat. Para sahabat Nabi, kalau kita tengok semua para sahabat Nabi ni, mereka lepas pada masuk Islam, mereka tak jadi orang yang kaku, mereka ada kerjaya masing-masing. Kita tengok Amru bin Al-As, seorang tokoh sahabat Nabi sebelum masuk Islam. Dia masuk Islam lewat. Sebelum dia masuk Islam, dia orang yang kuat lawan Nabi, dan antara bidang yang dia minat politik. Dia orang yang duduk dalam bidang kepimpinan. Lepas dia masuk Islam, Nabi kekalkan kebolehan politik dia tu. Nabi tak kata cukup-cukup lah pegang jawatan, Nabi tak kata. Dah masuk Islam ni, ingat sikit akhirat. Nabi tak kata lagu tu. Nabi beri dia jawatan untuk dia pimpin. Ni sebut jawatan ni orang marah sikit 2-3 hari ni. Okay. Pimpin. Nabi suruh dia pimpin. Pimpin satu tentera perang. Walaupun dia baru masuk Islam, Nabi beri kepercayaan. Nabi tak jadikan dia tu kaku. Sama juga dengan Khalid Al-Walid. Nabi kekalkan kepandaian perang dia tu. Nabi tak kata kepada Khalid, cukuplah, parut pun dah banyak dah. Duduk masjid pula. Okay, tak ada. Dia beza dengan sebahagian pendakwah zaman kita. Dia nak tarik orang, suruh beribadah dan tak beraktiviti dengan aktiviti lain. Sebahagian ustaz-ustaz dia nak tegur orang tu baguslah. Okay. Tapi dia telah, orang kata apa, tutupkan kebiasaan orang tu sehingga orang tu rasa banyak tu je lah yang dia kena buat dalam hidup. Dia tak dapat nak kembang dah apa yang dia biasa buat tu. Ada orang kecenderungan dia suka buat ibadah. Okay. Tak apalah, macam Amru bin Al-As, anak dia memang suka buat ibadah pun. Okay. Ada orang dia suka perang, tapi Nabi halakan minat dia tu ganding dengan agama. Bagi nampak apa yang dia buat tu tak sia-sia. Ada sebahagian sahabat Nabi yang suka bersyair. Hassan bin Thabit, sahabat Nabi ni, dia suka bersyair. Nabi tak kata pada dia, cukup-cukup bersyair, hafal Quran. Apa hafal syair banyak? Baik hafal Quran. Nabi tak kata. Sebahagian kita kan lagu tu. Sebahagian orang kita bila mana ada anak, dia ada kecenderungan pandai menyanyi. Dia boleh menyanyi, suara dia sedap. Kita kata cukup-cukup menyanyi, baca Quran elok lagi. Dia benda ni susah, tau tak? Sebab dia berkait dengan minat seorang. Bukan kata biarkan anak tu menyanyi, dia masuk reality TV ke apa, bukan. Okay. Cuma nak kena bagi laluan dia tu jangan sampai mengejut. Nabi dia tak buat lagu tu. Saya nak sebut poin yang ketiga ni, walaupun pendek, dia besar poin ni. Seorang pendakwah ialah orang yang realistik. Dia bukan orang yang idealistik saja. Dia hanya bagi idea. Kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni. Tapi dia juga kena sedar, dia hidup dalam suasana yang real zaman tu. Sebab tu ada orang buat status 2-3 hari bawah ni, saya pun ada share di FB saya. Cara orang-orang perempuan dahulu dia layan suami dia. Kita tahu orang-orang tua kita dulu, lah cara dia layan suami ni. Maknanya suami tu memang ibarat raja, dan isteri tu ibarat dayang permaisuri, betul-betul punya dayang. Apa benda suami tak sentuh langsung. Itu zaman tu, zaman orang-orang tua. Datuk nenek kita dulu memang kerja bendang, kerja ladang, memang letih betul. Senduk pun dia tak pegang. Maknanya nasi tu akan ditopak selalulah. Beza dengan zaman kita, perempuan dah berkerjaya. Perempuan kadang-kadang pasangan tu, isteri lagi besar pangkat dia berbanding suami dia. Ada sebahagian isteri doktor, suami dia penceramah bebas ke ustaz, tak sibuk macam doktor. Okay. Jadi banyak keperluan rumah yang isteri tak sempat buat. Kalau kita nak train satu masyarakat tu dengan satu kaedah, dia tak boleh. Sebab zaman sudah berbeza. Hakikat zaman dah berbeza. Sebab tu Nabi tengok orang Madinah layan isteri, Nabi tak kata, tak betul ni orang takut bini. Nabi tak kata lagu tu. Nabi beri poin, jangan dengar sangat sampai kita ikut 100%. Tapi Nabi sebut, Nabi kata perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk. Nabi sebut dalam hadis. Dan tulang rusuk ni sifat dia bengkok. Kalau kita nak bagi dia betul, dia akan patah. Kalau kita ikut sangat pun, dia akan lembut, dia akan jadi nak patah juga. Okay. Nabi beri panduan. Ini yang kita sebut fitrah ni, maksudnya seorang pendakwah yang sedar zamannya berbeza, tapi macam mana dia nak cairkan agama dalam zaman tu. Dia bukan ajak kita hidup zaman Nabi, elok-elok duk ada aircon ni, tak payah aircon. Elok-elok duduk dalam rumah, duduk dalam bangunan macam ni. Okey, kita pecahkan bangunan ni, kita guna tiang masjid kita ni pakai batang kurma. Bukan dia nak ajak orang pada tu. Dia nak ajak orang hidup sedar bahawasanya seorang pendakwah itu dia sedar dengan diri dia. Jadi itu poin yang
yang ketiga. Walidzalika lam yakhtarullahu al-arab li ada'i risalatil Islam sadfah wala absan. Apa maksud dia situ? Oleh kerana itu Allah tidak memilih orang Arab untuk melaksanakan risalah Islam secara kebetulan atau tanpa tujuan. Bahkan kerana mereka lebih berjiwa murni, berpemikiran sejahtera dan berakhlak mantap, mereka lebih cekal menanggung kesukaran perang di jalan Allah dan menyebarkan risalahnya ke seluruh ceruk dunia jika dibandingkan dengan bangsa bertamadun yang berjiran dengan mereka. Okay. Nak sebut pada kita apa? Penulis dia sebut lam yakhtarullah, walidzalik lam yakhtarullahu al-arab. Oleh kerana itu lam yakhtar, tidaklah Allah Ta'ala itu memilih bangsa Arab li'ada'i risalatil Islam, untuk menunaikan ataupun menjalankan risalah Islam ini sadfatan wala absan, secara tiba-tiba, kebetulan ataupun saja-saja. Tuhan ada misi bila mana pilih bangsa Arab. Tuhan tak pilih bangsa Melayu untuk dijadikan sebagai risalah akhir zaman. Tak pilih bangsa Melayu. Okay. Sebab apa? Para ulama dia buat kajian. Sebab bangsa Arab ni dia punya tahap kerah kepala dan kedegilan dia tinggi. Cuma dia bangsa yang mudah menerima perubahan juga. Hakikatnya dia mudah terima perubahan. Sebab apa? Sebab mereka sendiri pun duduk dikelilingi oleh tamadun Rom, Parsi. Mereka tidak, orang kata apa, tidak terkesan dengan Rom, Parsi tu. Mereka buat hal dia orang. Mereka buat hal dia orang. Okay. Jadi nak sebut pada kita, bangsa inilah bangsa yang paling susah untuk dibentuk. Tapi akhirnya Islam berjaya bentuk bangsa ni sehingga bangsanya jadi hebat. Bangsa ni boleh jadi pemerintah dunia, bahkan telah menggabungkan dua kuasa besar dunia pada waktu tu, iaitu Rom dan Parsi, sehingga jadi satu, duduk di bawah panji yang namanya Islam. Okay. Poin dia nak beritahu pada kita sini ialah Allah Ta'ala tak pilih Nabi saja-saja, pemilihan bangsa Arab tu pun bukan saja-saja, bal li'annahum kanu bin nisbati ila man yujawiruhum minal umam al-mutamaddinatu asfa nufusan. Bahkan mereka itu nak dibandingkan dengan al-umamul mutamaddinah. Umam mutamaddinah tu maksudnya bangsa yang bertamadun. Mutamaddin, tamadun, lebih kurang kataan tu. Okay. Maknanya dipilih daripada bangsa yang tak bertamadun. Nak tunjuk pada kita apa? Nak tunjuk pada kita risalah wahyu yang Nabi bawa ni, dia berjaya mentamadunkan satu bangsa yang tak ada tamadun. Kalau Islam ni dia datang daripada tamadun Rom, Nabi ni datang pada Rom, Parsi, orang akan kata hebatnya Islam sebab dah ada sikit bahan daripada tamadun tu. Tapi dia datang daripada bangsa yang tak ketahuan hala. Adat istiadat dia orang pun pelik. Maknanya tak ada agama yang betul pada waktu tu, ataupun agama dah ada. Cuma secara umumnya orang tengok orang Arab ni, dia orang pelik dah. Pertama, dia orang suka perang pada benda-benda yang tak munasabah. Kalah, saya dah sebut sebelum ni, kalah lumba kuda perang 100 tahun. Lumba kuda. Bukan kalah sebab nak pertahan tanah apa semua pun. Kuda kawan ni laju pada kuda kawan ni, tak puas hati pengadir berat sebelah. Dia macam orang kita main bola, tapi kita habis takat land stadium tu. Mereka bawa 100 tahun, diwariskan peperangan tu sampai berkurun-kurun. Nak tunjuk pada kita, teruklah masyarakat ni. Okay. Datang Nabi betulkan balik. Semua sekali Nabi betulkan. Dan Nabi tak nafikan apa yang mereka minat ataupun kecenderungan mereka. Nabi tak suruh mereka, okay, kita stop tanam kurma, kita stop gembala kambing dan unta, kita fokus wahyu. Nabi tak suruh pun. Nabi suruh dia orang kekalkan, tanam kurma banyak mana nak tanam. Gembalalah kambing, lembu, unta, gembalalah. Okay. Tapi tukar apa yang kamu buat tu ke arah yang lebih baik. Mereka suka terima tetamu. Antara perangai orang Arab ni, dia suka terima tetamu. Tak kiralah tetamu tu bangsa dia orang ataupun bukan bangsa dia orang, kabilah yang dia orang balah ke tak balah ke, siapa yang melintas dapat di hadapan kemah mereka ataupun di hadapan penempatan mereka sebagai tetamu akan dilayan dengan baik. Tak faham pun. Walaupun kita tak boleh bercakap sepatah dengan Arab, tapi dia ada perangai suka. Cuma orang Arab dia suka terima tamu sebab apa? Sebab nak angkat diri. Itu masalah dia. Dia suka orang
Famouskan dia masyhurkan dia. Sebab tu kita tengok kalimah riak dan sum'ah ni dia mari daripada perangai orang Arab. Riak mari daripada perkataan ra'a, suka orang tengok kita hebat. Sum'ah ni suka orang dengar kita hebat. Sami'ah, sum'ah, sami'ah. Nabi buang riak dan sum'ah tu buang. Okay. Nabi kekalkan layan tetamu dengan baik, tapi layan tetamu tu dengan sebab nak dapat redha Tuhan. Bukan dengan sebab nak riak kata kabilah kita paling baik layan tetamu, bukan. Jadi Nabi berpijak di bumi yang nyata. Satu bangsa dia minat benda ni, okey, kekalkan dia minat benda tu kalau benda tu masih lagi dalam ruang lingkup syariat yang betul. Jadi itu poin yang ketiga nak sebut pada kita. Seorang pendakwah ni dia hidup dalam keadaan yang realistik. Dia bukan hidup dalam keadaan yang beridea saja. Ada orang dia beri idea je, tapi dia tidak iktiraf realistik ataupun masalah masyarakat pada waktu tu. Kalau zaman kita ni lagi banyaklah masyarakat dia macam-macam masalah. Jadi pendakwah kena pandai interpret ataupun melihat masalah tu untuk dijadikan peluang sebagai dakwah. Sebab tu kita tengok Nabi dia buat benda tu. Nabi dia guna peluang tu. Okay. Poin yang keempat, la yata'ahhalu li markazi ad-da'wati wa qiyadatuha illa az-zakiyyun niyyah. Okay. Tidak, orang kata apa, hanya orang yang cerdik dan cerdas layak memegang tampuk dakwah dan kepimpinan. La yata'ahhal maknanya tidak mampu memegang, tidak mampu menjadi ahli li markazi dakwah, untuk memegang tampuk dakwah ni, wa qiyadatuha dan kepimpinannya, illa zakiyyun niyyah, kecuali orang yang bersih ataupun cerdik. Zaki itu lebih pada bersih. Zakiyyun niyyah, orang yang jelas niat dia. Sebab tu kalau tengok orang yang nak melakukan kerja dakwah ni, ini benda pertama yang dia kena selesai dulu. Apa yang dia nak buat? Tujuan dia nak buat dakwah ni apa? Dia nak jadikan semua manusia ni baik. Dia bukan ada imbalan yang dia harapkan lepas daripada dia berdakwah tu. Fal aghbiya wal mutawassitun. Al aghbiya tu maksudnya orang-orang yang bodoh, daripada perkataan ghabi. Wal mutawassitun, dan juga orang-orang yang sederhana. Fi najabatihim, pada kecerdikan mereka. Ab'adun nas an jadaratil qiyadatil fikriyah. Mereka ini ialah manusia yang jauh untuk berada di dinding kepimpinan ataupun dinding ataupun tempat dakwah ni. Jadaratil qiyadah maknanya orang yang bodoh ataupun orang yang sederhana, dia tak akan mampu duduk di tempat ni, tempat dakwah ni. Bodoh sini maksud dia apa? Adakah dia tak cerdik? Sebab orientalis dia akan main isu pada benda ni. Dia kata kalaulah orang bodoh tak boleh jadi pemimpin, tak boleh berdakwah, cerdik sangat ke Muhammad tu? Menulis pun tak pandai, baca pun tak pandai. Dia akan bangkit isu tu. Okey. Okey. Kat mana cerdiknya Nabi ni? Okay. Cerdiknya Nabi ni ialah macam mana Nabi memahami mad'u dia ataupun orang yang dia nak dakwah tu. Dan Nabi kawal stabilnya emosi Nabi saat orang bertindak balas dengan dakwah Nabi. Maknanya bila mana Nabi berdakwah, orang tak layan, orang lawan dakwah Nabi, Nabi masih lagi bersikap profesional dalam dakwah. Nabi tidak menjadi orang yang layan emosi. Walaupun ada sebahagian Nabi dan Rasul ni dia tak tahan. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Yunus, antara sebab dia kena telan di ikan Nuh tu dengan sebab dia tak tahan dengan perangai kaum dia. Dia memang hakikat orang yang berdakwah ni, kita akan sampai pada tahap tu. Orang serang kita sampai kita rasa tak tahan. Kita dah nak meletup dah waktu tu. Okay. Tapi Nabi ni dalam banyak insiden yang dilalui oleh Nabi, Nabi tidak menunjukkan sifat yang terlalu melampau layan emosi. Walaupun adalah riwayat-riwayat yang sebut Nabi ni macam nak layan emosi tu ada. Sebab tu ayat yang kita baca dalam surah Kahfi kan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu Muhammad ini ingin membunuh diri. Bakhi'un nafsaka maksudnya putuskan kepala daripada badan kamu. Bakhi'un ni maksudnya putus, pancung kepala, bunuh diri. Ala atharihim, dengan sebab terkesan ramainya yang tak beriman. Nak tunjuk pada kita Nabi dia sampai tahap tu. Sebab tu ada riwayat lain bila mana Nabi SAW perang Uhud kan,
Nabi kena anak panah tu sehingga gigi Nabi, orang kata apa, rosak ataupun cabut gigi Nabi tu, maknanya ada luka pada badan Nabi. Waktu Nabi diletakkan oleh para sahabat, Nabi duduk bersandar berehat pada waktu tu, bersembunyi di medan Uhud tu, Nabi doa, Nabi kata tidak akan berjaya kaum yang mencederakan Nabinya. Tapi Nabi tarik balik doa tu, nak beritahu pada kita emosi manusia tu dia akan ada, sebab nak tunjuk pada kita Nabi tu ialah Nabi lah. Okay. Tapi Nabi tu dia tidak bersikap nak mengamuk ke, nak histeria ke, tak. Dia tak pilih. Bahkan Nabi dalam rumah tangga pun, ada kita baca riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengajuk dengan semua isteri Nabi tak balik rumah mana-mana selama sebulan. Nak beritahu pada kita Nabi dia ada waktu emosi tak stabil, tapi dia cuba nak kawal diri dia. Jadi orang yang berdakwah ni maksudnya ialah orang yang boleh kawal perasaan sebenarnya. Sebab tu dakwah dia bukanlah package seorang tu sijil banyak, dia belajar jumpa guru banyak. Itu salah satu keperluan jugalah. Okay. Cuma nak sebut pada kita bila mana seorang tu dia nak berdakwah, jiwa sebagai seorang pendakwah tu yang perlu ada. Sebab tu zakiyun niyah, poin yang keempat tu dia fokus tentang tu. Bersihnya niat ni akan menjadikan orang tu sebagai orang yang stabil emosi dia. Kalau orang tu dia berpendidikan tinggi tapi dia ada keegoan, dia suka marah orang, dia tak boleh nak dakwah juga. Walaupun dia ada doktor ke, profesor ke apa, tapi dia tak boleh. Dia ada satu sikap ataupun satu perangai dia tak tahan. Zaman sekarang ni zaman media sosial kan, kalau kita tengok. Bila mana satu orang keluarkan kenyataan, mungkin kenyataan tu dia agak bersifat pelik ataupun mengundang silap faham orang, ataupun masyarakat belum bersedia nak dengar pendapat tu. Tak kira lah bidang fake ke apa. Kadang-kadang orang jarang dengar. Jadi bila mana satu orang dia lontar tu dengan niat baik lah, untuk beritahu agama tu tak sempit macam kamu faham, luas lagi. Tapi kadang-kadang masyarakat belum bersedia nak dengar. Bila mana dia lontarkan tu akan adalah cemuhan, tuhmahan daripada orang. Yang kadang-kadang kalau jiwa tak kuat kita layan, kita jadi nak stop dakwah dah tu. Kita jadi malas. Post satu pun bising satu Malaysia dah. Dia ada keadaan macam tu. Okay. Jadi diri Nabi ni, Nabi hari-hari menghadapi benda tu. Tapi Nabi tak terbawa. Tapi kadang-kadang adalah, sebab nak tunjuk diri Nabi tu ialah seorang Nabi juga. Okay. Awil islahiyah awil ruhiyah, bal inna minas sunanil hayah alla yatamakkan minal qiyadah fi ayyati nahiyatin min nawahil hayah an jidarati wa istihqaqil aghbiya wal muttarribuna fi tafkirihim. Okay. Apa yang dia sebut sini bahkan antara peraturan hidup, bal inna min sunanil hayah, bahkan daripada peraturan hidup, alla yatamakkan, mereka yang bodoh dan berpemikiran celaru dan pelik tidak layak memimpin mana-mana bidang kehidupan. Alla yatamakkan minal qiyadah fi ayyi nahiyatin min nawahil hayah an jidarati wa istihqaqil aghbiya wal muttarribuna fi tafkirihim wasyadzuna fi araihim, dan mereka yang berpandangan pelik. Syadzu ni maksudnya mereka yang berpandangan pelik. Wa idza watat as-sadfah aw az-zuruf wahidan min haula, sekiranya secara kebetulan atau situasi yang ada memberi peluang kepada mereka untuk memegang pusat kepimpinan, dia akan jatuh menjunang. Okay. Fahamalathu ila markazil qiyadah fasur'ani ma yahwi ila al-khasis. Khasis ni maksudnya jatuh menjunang. Wa yatakhalla an qaumihi, dan dia akan menyebabkan berlakunya keadaan yang kucak-kacir. Yatakhalla tu kucak-kacir kaumnya. Ba'da an tadallahum af'alihi ala ghabawatihi, dengan sebab kebodohan dia dalam pemerintahan tu. Au syuzuz, ataupun syadz, peliknya pandangan. Au ittirab, ataupun celarunya pemikiran. Dia nak sebut pada kita, bila mana seorang tokoh tu dia ada keadaan dia celaru, walaupun kadang-kadang dia ada waktu dia naik. Kadang-kadang kita boleh tengok dalam sejarah ni, ada orang-orang yang pemikiran dia pelik, tapi dia punya ideologi gerakan tu macam nak berjaya jugalah. Kalau kita tengok
di dunia sekarang ni lah, dalam agama Islam, antara aliran yang macam nak naik lah, aliran Qadiani macam nak naik. Qadiani ni siapa yang asaskan? Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku dia Nabi. Kalau tak silap dia mengaku Imam Mahdi dulu, lepas tu dia mengaku dia Nabi. Mirza Ghulam Ahmad ni, kalau kita baca sirah hidup dia, mak dia pernah hantar daripada pakar, dan mak dia dinasihatkan ataupun dimaklumkan oleh pakar anak dia ni ada problem mental, psikiatrik, kata gila. Tapi gila pun boleh buat ajaran, maknanya hebat juga lah walaupun gila tu. Okay. Dalam duk gila-gila lagu tu pun kita kena tahu Qadiani Malaysia dah ada pertubuhan pun dalam gila-gila lagu tu pun. Maknanya dia orang ada kekuatan, tapi dia orang tak desak macam kumpulan-kumpulan lain lah. Okay. Saya nak sebut, walaupun kita nampak dia ada sampai ke muncak, dan kalau kita tengok kegilaan dia orang ni terpaksa dihadapi oleh golongan cerdik pandai. Cerdik pandai pun jadi pening nak menghadapi kegilaan dia orang. Sebab tu kalau kita tengok antara tokoh yang kuat lawan Qadiani ni di India, dia Mirza Ghulam Ahmad ni India, dia Ihsan Ilahi Zahir ni antara tokoh yang banyaklah habis usia dia kerana nak lawan golongan sesat. Dia bukan lawan Qadiani je, banyak kumpulan yang dia lawan. Buku-buku dia memang fokus kepada kumpulan-kumpulan yang sesat di benua India khususnya. Okay. Dan dia pun mati dengan sebab diburu oleh kumpulan ni lah. Dia letak bom di bawah meja kuliah dia ketika mana dia kuliah di Karachi. 3 kali Syiah cuba nak bom dia, kali ketiga tu jadi. Maknanya takdir Tuhan nak bagi dia mati. Dia mati ketika mana tengah ceramah, dibom di Karachi di Pakistan. Okay. Sehingga mayat dia, jasad dia tu ditahan oleh kerajaan Pakistan. Kerajaan Saudi nak ambil pada waktu tu Malik Faisal, Raja Faisal yang jadi Raja Saudi. Sebab dia ni lulusan Universiti Islam Madinah lah. Okay. Dia ada nilai, sebab kerajaan Saudi dah nak bagi suaka politik, tapi dia berani, dia jenis berani. Tuan-tuan boleh tengok dia punya kuliah, dia punya ceramah, semangat ceramah dia ni di hadapan Saddam Hussein. Dalam YouTube pun ada, dalam bahasa Arab. Dia ni orang India lah. Kalau saya tak silap, dia ada 7 master sebab nak lawan kumpulan ni. Master dalam berbagai bahasa. Ihsan Ilahi Zahir. Adik dia masih ada mengajar di Arab Saudi, kalau tak silap Universiti Qasim, Dr. Fadl Ilahi Zahir. Ini adik dia masih lagi, Ihsan Ilahi Zahir. Buku dia banyak, terjemah dalam bahasa Melayu pun ada, penyelewengan kumpulan-kumpulan. Tapi dia juga antara yang tulis tentang penyelewengan Qadiani ni pun dia tulis. Malaysia ni ada lah, JAKIM kita pun ada buat pasal Qadiani. Saya nak sebut tokoh yang tak cerdik ni, orang angkat dan orang ikut. Orang Melayu kita, Ayah Pin Kerajaan Langit, bukan cerdik kan pun. Bekas jual ayam dulu dibesuk. Orang Terengganu tahulah dia tu siapa. Okay. Tapi dengan sebab dia tengok menantu dia hebat, dia pun nak jadi tok guru besar. Sebab tu kalau tengok Ayah Pin, apa sebab? Dia terinspirasi dengan menantu dia. Menantu dia tu Hasan, Haji Hasan. Haji Hasan ni dia yang mula-mula duk cakap tentang benda-benda mengarut ni, ajaran batiniyah pelik-pelik ni. Ajaran Haji Ahmad Laksamana melalui kitab Hakikat Insan yang diwartakan oleh JAKIM. Lama lah, hampir semua negeri Malaysia, Jabatan Agama, Jabatan Mufti wartakan kitab Hakikat Insan ni problem. Sebab dia antara kitab yang mengarut dengan aliran batiniyah. Dia kahwin dengan anak Ayah Pin, dia tengok hebat menantu dia. Dia belajar dengan menantu dia, tiba-tiba dia lagi hebat pada menantu dia. Sebab dia telah buat pengakuan dia Tuhan. Bukan setakat dia mengaku dia Tuhan, dia mengaku dia wakil pada agama-agama lain yang dijelmakan balik. Sebab tu kau tengok dia pergi di satu kuil Hindu di Puchong, kalau saya tak silap, ataupun Batu Cave, rasanya kawasan Puchong. Dia mengaku dia tu Siva, jelmaan Siva. Maksudnya Siva duk ada dalam badan dia, inkarnasi. Dia tak cerdik pun. Saya tahu sebab arwah ayah saya antara orang yang kerajaan negeri Terengganu hantar untuk cakap dengan dia ni. Tak cerdik pun, dari segi pendidikan tak cerdik. Ilmu dia hanya berkisar tentang kitab Hakikat Insan tu. Cuma dia adalah benda lain dia dari segi sihir semua tu, itu antara benda yang menyebabkan dia ada pengaruh juga lah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dia berjaya sesatkan orang walaupun dia tak cerdik. Dan yang ikut dia bukan orang biasa-biasa. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu hantar satu orang ustaz berkelulusan daripada Al-Azhar
untuk berdebat dengan dia. Kawan tu jadi pengikut dia sampai mati. Itu tuan-tuan boleh tanya Prof Basri ni, antara orang yang take isu ni. Siap dia sedekah isteri dia pada kawan tu. Dahsyat lah. Kawan tu sekolah sampai darjah 2. Dia bodohkan kawan yang belajar degree sampai Azhar ni. Dia memang dia guna sihir lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, saya dengar daripada arwah ayah saya lah, dia kata, dengar ayah Pim cakap dah tahu dah bodoh orang hakikatnya. Orang cerdik dengar dia tahu dah bodoh. Tapi dengan sebab kita layan nak bercakap. Sebab tu Quran sebut wa'arid 'anil jahilin. Bila mana kita sampai satu part, kita nampak dah bodoh dia, Quran suruh berpaling. Tak perlulah layan. Tapi ustaz yang ikut kawan tu, dia layan. Sampai kawan tu ajak makan pun dia makan. Ayah saya duk syok lah, dia kena sihir waktu makan tu. Waktu dia makan tu. Sebab bila mana dia berdebat dengan Ayah Ping kali pertama, kalah. Ayah Ping kalah, totally lost, kalah. Ayah Ping bagi hujah, dia jawab Quran, hadis Quran. Masuk yang kedua, masa rehat tu Ayah Ping jamu dia makan nasi. Makan nasi, lauk semua sedap. Mula sesi kedua berdebat tu, belum Ayah Ping bercakap lagi, ustaz tu sendiri kata, sebenarnya hujah saya tadi tipu ya. Ayah Ping tu, dia dah kena pada waktu tu. Sampai dia mati. Sebab tu hari perkebumian dia, Ayah Ping ludah dalam liang dia. Pelepasan pada sihir ke wallahualam, saya tak tahulah. Okay. Cuma nak beritahu baik orang jahil ada satu part dah kita tahu, dah kita menang dah waktu tu. Tak payah terimalah. Nak debat kali kedua tak perlu dah. Dah jelas dah pun. Okey. Just nak tahu apa dia bercakap je. Okey. Kalau kita layan, kita nak bercakap lagi tak perlu. Sebab tu ada larangan bila mana kita duduk dengan orang yang dah tahu tak betul ni. Kita nak pergi lagi. Tak perlu. Ada orang dia nak intai. Tak perlu. Sebab orang-orang yang macam ni, dia tak guna satu peluru, dia bukan pandai bercakap, kadang-kadang dia guna sihir. Itu yang bahaya tu. Bukan kita nak kata dia orang tu kuat tau. Kita ni dia ajar oleh Nabi untuk berlindung pada sihir, tapi kalau kita cari penyakit, kita dapatlah penyakit tu. Jangan cari penyakit. Sekarang ni conclusion dah ada, dia tak cerdik. Bawa je data tu pergi jabat agama, apa yang dia bercakap tak betul, memang berkisar pada kitab hakikat insan sahaja, tak keluar dah pada tu. Okay. Cuma saya nak sebut tokoh-tokoh yang tak cerdik ni, dia akan sampai satu tahap dia hebat kot. Orang nampak hebat. Tapi sampailah tahap menjunam dia tu, orang akan nampak. Bukan zaman kita, zaman Nabi pun ada. Kalau kita baca Musailimah Al-Kazzab yang mengaku jadi Nabi tu, bukanlah orang yang cerdik pun. Okay. Cuma dia ada ketokohan bercakap dia. Cuma dia punya kesilapan, dia punya tak betul tu dah menjunam zaman Nabi dan sahabat duk ada lagi. Tapi dia sempatlah create pengikut tu, dia sempat. Dia ada pengikut. Okay. Jadi kita jangan ingat orang-orang yang kita pandang macam tak cerdik ni. Sebab tu Nabi sebut al-bayanu minas sihri. Orang yang pandai bercakap ni, cakapan dia tu macam sihir. Dia mampu memukau orang. Ayah Pin ni tak cerdik sangat pun kalau kita tengoklah percakapan dia tak cerdik lah. Tapi untuk uruf orang kampung, orang nampak dia hebat lah. Sebab saya tahu kampung Batu 13 di Besut ni, majoriti orang nelayan, orang yang tak berpendidikan tinggi. Dengar orang bercakap boleh sebut uluhiyah apa benda-benda ni, nampak hebat lah. Boleh bahas Isra' Mi'raj walaupun mengarut dalam tu, tapi nampak hebat lah. Sebab tu saya ingatlah, orang kata apa, ada satu orang tokoh dia sebut, Ayah Pin ni kalau dia bawa buku Doraemon pun orang percaya. Sebab dia pandai bercakap. Okay, mana dia bawa komik pun, bubuh atas meja ni, dia syarah elok, orang percaya. Orang nampak benda tu macam Quran dah. Okay. Kepandaian bercakap. Sebab tu dia benda. Kita tengok orang yang tak cerdik tapi dia pandai bercakap. Sekolah tak tinggi tapi dia pandai bercakap. Dia ada kemampuan. Dia ada kemampuan nak pergi ke arah tu. Okay. Tapi yang terbaik tu orang yang baik lah. Okay. Poin yang kelima. Asy'ari Arkam ni adalah sikit bahagian pendidikan dia tu okey lah. Maknanya peringkat awal tu dia dari segi ekonomi apa semua. Tapi saya tengoklah kebolehan tokoh ni biasanya dia pergi pada kepandaian bercakap. Pandaian bercakap. Asy'ari Arkam tu dia peringkat awal, saya tak kaji banyak sangat. Cuma yang saya tahu permulaan dia jadi gelong tu dia jumpa tokoh-tokoh tarikat di Indonesia.
yang ada kepercayaan At-Tamimi, Imam Suhaimi apa semua ni, lepas pada dia ambil Aurat Muhammadiyah yang dia tulis buku tu. Kan kau tengok Aurat Muhammadiyah Amalan Arkam, itu buku yang diharamkan. Peringkat awal sebelum daripada dia kenal Aurat Muhammadiyah ni, dia hanya fokus ekonomi. Ekonomi saja dia fokus. Okey. Dan kau tengok kerajaan yang menentang pada waktu tu, pemimpin yang lawan dia habis-habisan pada waktu tu, bukan kerana sesatnya kawan tu, kerana ancaman ekonomi hakikatnya. Sebab benda tu kita nampak jelas. Sebab banyak lagi ajaran sesat yang ada zaman tu, tapi dia tak cantah teruk macam Arkam. Sebab Arkam ni dilumpuhkan semua termasuk aset. Okey. Cuma yang jadi tak betulnya bila mana dia dah start kenal Aurat Muhammadiyah, itu orang kata apa, jadi benda yang kerajaan boleh guna jugalah untuk haramkan dia orang. Tapi memang adalah bahagian tak betul dia orang tu, adalah. Okey. Cuma Ayah Pin ni jelas tak ada pendidikan langsung. Okey. Asy'ari ni dia ada pendidikan dia, bolehlah bercakap. Kalau kita tengok, saya pun pernah tengoklah kuliah dia cerita bahaya Syiah. Ada point lah. Kuliah tu sampai sekarang ni duk ada dalam YouTube. Dia antara orang awal di Malaysia yang bercakap bahaya Syiah. Dia duk baca ni daripada kitab asal Syiah, Al-Kafi Al-Kulaini. Dia sebut dalam kuliah dia. Apa tu, Asy'ari itu sendiri. Okay. Tapi dia sendiri terpengaruh. Nak beritahu dia terpengaruh. Sebab orang bila mana dah ada kedudukan, pengikut pun dah ramai, dia carilah peluang macam mana nak bagi kukuh pada waktu tu. Okay. Sebab tu Ayah Pin lagi lama saya rasa pada Arkam. Lagi lama pada Arkam. Tapi Ayah Pin tak dicantas seteruk tu. Tindakan nak diambil tu agak lambat. Maknanya kerajaan negeri yang kena progres, bukan daripada kerajaan pusat yang progres benda tu. Sebab apa? Ayah Pin tak buka pasar raya pun. Ayah Pin tak buat meniaga apa pun, tak buat perkhidmatan awam. Dia tak ada bah, tak ada apa, tak ada surat khabar apa pun dia nak buat. Ayah Pin cuba dia bercakap je. Okay. Cuma kepersamaan dua ni, kebolehan bercakap. Sebab tu kita tengok orang yang pandai bercakap, kita akan nampak dia hebat lah, dia pandai bercakap. Okay. Dia hebat lah, pengucapan awam dia okey. Mana-mana pun orang tu dia boleh jadi ahli politik pun sebab pengucapan awam lah, kebiasaannya. Okay. Cuma Nabi dia bercakap, Tuhan yang jama'a qalbuhu, Tuhan yang himpunkan hati Nabi ni bercakap benda betul. Orang nampak Nabi ni hebat bercakap. Tak nafi, mana-mana orang. Sebab tu kalau kita baca hadis riwayat Imam Muslim, Dhiman Al-Azdi yang masuk Islam tu, Tok Bomong daripada kabilah ataupun Bani Azd, dia tengok Nabi bercakap, dia dah cair dah. Kan kalau tengok Dhiman Al-Azdi ni, bila mana dia datang buat umrah jahiliah lah, bukan umrah yang betul lagi. Orang duk bercakap dah, di Mekah ni ada seorang orang muda gila, suka bercakap caci maki berhala ni, hari-hari duk caci maki berhala. Dia ni sebagai bomoh lah, dia seorang bomoh perubatan. Dia timbul rasa kesian pada Nabi. Dia kata kalau aku jumpa budak muda ni, aku nak beri rawatan percuma pada dia. Dhiman Al-Azdi ni. Okay. Maka Dhiman Al-Azdi ni satu hari dia duduk dekat kawasan orang tawaf tu. Nampak Nabi. Hari tu nampak Nabi keluar. Memang Nabi hari-hari keluar duk bercakap tentang wahidu, tauhid apa semua ni. Okay. Dia pun pergi dekat dengan Nabi. Dia pun kenal diri dia. Dia kata, ana arkirih, aku orang yang pandai berubat dan aku boleh mengarah angin. Bomoh hebat lah, santau angin ke apa, tak tahu lah. Okay. Cuma nak sebut pada dia hebat lah. Okay. Dhiman Al-Azdi ni, dia sebut lagu tu, maka Nabi pun kata, kamu nak dengar tak pada aku beberapa perkataan? Nabi pun bercakap. Apa yang Nabi baca pada dia? Nabi tak baca ayat Quran pun. Nabi cuma sebut innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Khutbatul hajah. Tu yang Nabi sebut. Sampai dekat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya duk baca opening kuliah, ustaz-ustaz lain duk baca opening kuliah. Tu saja. Tak start apa fadilat apa pun, tak ada sebut apa pun. Dia dengar tu dia terawang-awang dah. Kata Dhiman Al-Azdi, boleh tak ulang sekali lagi opening tadi? 3 kali dia minta Nabi ulang. Selesai 3 kali, dia kata kepada Nabi, faja'altu nafsi, kamu telah jadikan diri aku, faja'alta nafsi fi qamusil bahri, terbang jauh. Aku dah jumpa macam-macam orang, kata Dhiman Al-Azdi. Aku jumpa bomoh hebat, penyair yang handal, semua aku dah jumpa. Tapi aku tak pernah dengar perkataan yang hebat macam ni. Hakikatnya Nabi tu dia mempunyai ketokohan dalam percakapan.
Pertama, rupa paras Nabi yang menarik. Orang menarik nak dengar apa Nabi bercakap. Yang kedua, kefasihan Nabi bercakap. Nabi tak gagap cakap. Sebab tu riwayat yang mengatakan Nabi Musa tu dia gagap, masih ada pertikaian oleh para ulama. Bukan gagap, dia telur kan. Kalau tengok dalam riwayat Nabi Musa bila mana dia nak bercakap dengan Firaun tu. Okay. Sebab kita selalu bacakan dalam surah Taha, antara ucapan ataupun doa Nabi Musa ni, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, ayat tu. Dan engkau rungkaikanlah simpulan pada lidahku. Okey. Ramailah ulama duk kata Nabi Musa ni dia macam telur sikit sebab ada riwayat dia makan bara ke apa di tepi tu. Okey. Riwayat tu ada pertikaian. Ada yang terima, ada tak terima. Okey. Tapi kumpulan yang tak terima, yang kata Nabi Musa ni tak telur, bahkan dia orang kata Nabi ni mustahil orang yang tak fasih ataupun pelak bercakap. Sebab menjadi syarat seorang Nabi ni dia kena fasih bercakap. Nabi Musa dia sebut wahlul 'uqdatam min lisani, itu maksudnya gerun hatinya nak bercakap depan Firaun. Sebab memang mana-mana orang dia nak sebut kebenaran depan orang betul-betul, dah disaksikan oleh orang ramai, bukan mudah. Kalau kita tengok apa ni dulu tahun 18 apa saya tak ingat, di Tunisia kalau saya tak silap, dia ada satu tokoh nama dia Imam Birgivi ke Bargova, saya tak silap. Dia ni zaman tu Algeria, kawasan-kawasan ni dah kena Soviet Union dah attack dah kawasan tu. Dia orang dah jadi liberal. Imam Birgivi ni ulama hebat, ulama Ahlus Sunnah yang hebat. Kerajaan pada waktu tu dia nak haramkan rakyat puasa, jangan puasa. Maknanya kita ejah puasa ni, kita bedok sikit-sikit bulan-bulan lain. Ni bulan Ramadan kena puasa direct 30 hari, kita bedok. Kita ambil bulan Ramadan ni seminggu je. Lagi 3 minggu kita buh kat bulan lain. Sebab tidak produktif kerja kalau lapar. Jadi semua ulama yang takut pada pemerintah semua setuju. Tahu benda tu tak betul. Okey. Seorang saja yang belum beri pernyataan persetujuan tu. Birgivi belum beri apa-apa. Okay. Jadi datang wakil kerajaan tanya Imam Birgivi, boleh tak? Setuju. Dia kata boleh. Kamu beri aku laluan untuk aku bercakap siaran TV, radio bagi aku cakap. Aku akan umumkan persetujuan aku. Jadi dia pun diberi siaran TV, dia pun bercakap. Maknanya hari itu semua siaran TV di Tunisia kalau saya tak silap. Semua tak ada. Rancangan lain tak ada, stop. Nak bagi peluang dia bercakap, nak iktiraf boleh bedok puasa ke bulan lain ni. Okay. Dia pun kata laqad sadaqa Rasulullah, telah benarlah Allah dan Rasul pada perintahnya dan telah menipu pemimpin negara ni pada cadangannya. Direct dia bagi. Dia kata benarlah Allah dan Rasul suruh puasa sebulan penuh dan telah menipu, mengada-ngadakan benda yang baru oleh pemerintah ni. Benda yang dia cadang ni tak betul. Kat terus siaran, dia pun dihukum bunuh on the spot. Okay. Tapi berbaloi apa yang dia buat tu, semua rakyat tersedar pemimpin tak betul, dan itulah peluang yang dia manfaatkan sehingga nama dia diangkat lah. Imam Birgivi ni dia berani. Maknanya bukan senang lah, memang dah tahu kita akan mati pun lepas dia tu, confirm dah kena. Cuma nak beritahu pada kita jiwa tu, jiwa Nabi ni dia, jiwa dia seperti tu lah, jiwa dia seperti tu. Okay. Jadi Ustaz Kadir dah mari dah kot. Dah ada dah. Okey. Jadi kita berpada situ je lah kot. Pada hari ni kita akan poin yang kelima, yang bari lida'iyah an ya'tamid fi ma'isyatihi ala juhdihi syakhsi. Kita sambung situ. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.